Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Abdul Aziz, memegang kad matrik KID 22060431. Nama saya Amru bin Hamid, KID 22060494. Yang dihormati Encik Wan Hazani bin Wan Ibrahim, pensyarah College Universiti Islam Johor bagi subjek Pembangunan Sosioekonomi di Malaysia, MPU 2312. Tajuk yang akan saya bentang pada hari ini adalah integrasi kaum. Kita masuk pada konsep perpaduan dan integrasi. Maksud integrasi ialah satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan pertempatan dalam sebuah unit politik. Perpaduan ialah satu proses yang menyatupadukan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Hubungan kaum dan masalah perpaduan ini disebabkan oleh perbezaan persefahaman antara kaum kerana beberapa faktor. Kesannya membawa perpecahan kepada kaum kerana masing-masing masih lagi menjalankan peranan tradisional tersebut dan keterbatasan nilai-nilai antara kaum. Faktor masalah perpaduan adalah dasar pecah dan perintah British. Apabila British membawa masuk kaum imigran menetap di Malaysia dan memecah belahkan orang Melayu kepada beberapa bahagian demi mengaut keuntungan hasil bumi, juga supaya kaum Melayu tidak bersatu untuk menentangnya. Mereka juga dibiarkan untuk mengekalkan identiti mereka dan peranan yang diberikan oleh mereka juga berbeza-beza. Contohnya Melayu di kawasan pedalaman, Cina di kawasan bandar dan India di kawasan estate. Seterusnya, pendudukan Jepun telah membuatkan Cina menghadapi tekanan kerana layanan antara kaum Cina, Melayu dan India berbeza. Keistimewaan yang diberikan Jepun kepada Melayu membuatkan kaum Cina merasa tidak puas hati. Kemudian selalunya prasangka buruk lah. Mungkin mereka merasakan kaum ini begini, kaum itu begitu. Ini merupakan sedikit sebanyak kesan daripada penjajahan British dan pendudukan Jepun juga. Seterusnya, perkauman. Seperti yang kita tahu, setiap daripada kaum ini dia punya kepentingan masing-masing. Paling jelas yang kita nampak selalunya dalam bidang politik, wakil-wakil rakyat ni selalunya menyentuh sentimen perkauman yang membawa kepada pergaduhan. Kemudian faktor pendidikan, yang mana pendidikan yang diterima oleh setiap kaum ni berbeza-beza. Contoh, kaum Cina dan India, mereka bukan sahaja mempunyai buku yang dibawa daripada negara mereka, malah guru-guru mereka juga dihantar ke Malaysia untuk mengajar kanak-kanak di Malaysia. Kemudian terbentuklah Laporan Razak 1956 dan menghasilkan sistem pembelajaran lebih cekap dan berkesan, menjadikan bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan menamatkan sistem pembelajaran yang lama tersebut. Seterusnya, konsep bagaimana untuk kita memahami proses hubungan di antara etnik. Pertama adalah asimilasi, ialah satu proses perpaduan satu hala bagi menghasilkan kelompok dengan satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Asimilasi ini kita dapat lihat dengan cara kumpulan minoriti ataupun kumpulan yang kecil dia mempelajari, menyertai dan mengamalkan cara hidup kumpulan majoriti, maksudnya kumpulan yang besar. Sebagai contoh, seperti negara jiran kita iaitu Indonesia, masyarakat Cina di sana tidak tahu berbahasa Cina kerana mereka sudah menjalani proses asimilasi ini. Mereka telah menerima bahasa, budaya dan adat resam golongan majoriti sehingga terlahir satu kelompok yang sama dan seragam antara kelompok kecil tersebut dengan kelompok yang besar. Kemudian, amalgamasi merupakan proses pencatuman menyeluruh dalam aspek kehidupan dan merupakan dimensi yang paling tinggi dalam proses integrasi. Sebagai contoh, kahwin campur yang mana kita dapat lihat ada di Malaysia ini yang kahwin campur antara India dan Cina. Kemudian lahir anak dan anak tersebut kahwin dengan orang Melayu. Dari sini kita dapat lihat pelbagai etnik dia melalui satu proses yang dinamakan amalgamasi dan wujud satu kelompok yang baru. Seterusnya, pluralisme merupakan proses perpaduan berdasarkan setiap masyarakat atau kelompok yang tetap mengekalkan budaya masing-masing tetapi menitik beratkan perpaduan negara. Proses ini yang memang kita amalkan di Malaysia. Kalau kita tengok, setiap masyarakat di Malaysia mengekalkan budaya, tapi kita mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu mengekalkan perpaduan antara kaum di Malaysia lah. Kemudian, integrasi ekonomi. Proses perkembangan ekonomi telah dirangka untuk membolehkan semua kaum menyertai semua bidang dan peringkat kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, semua kaum memain peranan untuk memajukan ekonomi, saling melengkapi antara satu sama lain untuk memajukan ekonomi. Kita masuk kepada integrasi ekonomi.
Integrasi ekonomi ialah setiap kaum perlu berkongsi dalam memajukan ekonomi, dan ada beberapa dasar pembangunan yang telah digubal seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan lain-lain dasar pembangunan ekonomi negara. Dasar-dasar ini diambil untuk memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk membolehkan pertumbuhan sama rata dan saling melengkapi antara satu sama lain. Tujuan dasar-dasar ini diperkenalkan adalah kerana kerajaan sentiasa berusaha menaikkan taraf hidup rakyat supaya negara boleh mencapai kemajuan yang lebih membanggakan. Dasar Ekonomi Baru ataupun DEB merupakan salah satu program sosio-ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak Dato' Husin. Tahun 1991 telah diganti daripada Dasar Ekonomi Baru kepada Dasar Pembangunan Nasional DPN. Matlamat pewujudan DEB ini tak lain tak bukan hanyalah satu saja, iaitu untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Seperti yang kita tahu, peristiwa yang telah berlaku pada 13 Mei telah mencetuskan perbalahan antara kaum serta kemerosotan ekonomi negara. Kemudian kerajaan mula mengkaji semula matlamat dan strategi membaik pulih ekonomi negara. Kemudian program pembangunan negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Jadi program pembangunan tersebut telah diwujudkan berdasarkan rukun negara untuk mengelakkan perusahaan kaum laku kembali. Seterusnya kita masuk pada pencapaian dasar ekonomi baru dalam usaha membasmi kemiskinan. Terdapat beberapa strategi bagi membasmi kemiskinan. Yang pertama, pembasmian kemiskinan di luar bandar. Yang kedua, pembasmian kemiskinan di bandar. Yang ketiga, penyusunan semula masyarakat. Pembasmian kemiskinan di luar bandar terdiri daripada pekebun kecil, penanam padi, pekerja estet, nelayan dan peternak. Selepas diperkenalkan dasar ekonomi baru, kadar kemiskinan pekebun kecil getah berkurangan daripada 64.7% pada tahun 1970 kepada 40% pada tahun 1987. Bukan saja pekebun kecil getah yang berkurangan kemiskinannya, tetapi bidang-bidang lain juga turut menunjukkan pengurangannya. Pencapaian DEB dalam usaha menyusun semula masyarakat, pihak yang bertanggungjawab ataupun pemegang-pemegang amanah ni telah berjaya meningkatkan produktiviti dan pengeluaran Bumi Putera. Jadi produktiviti dan daya pengeluaran Bumi Putera itu dapat ditingkatkan terutama dalam sektor pembiayaan pelaburan, program-program usahawanan dan perkhidmatan bantuan yang lain-lain. Kemudian pendapatan kaum Bumi Putera dapat ditingkatkan dan dapat mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum Bumi Putera dan kaum lain. Contohnya pada tahun 1970 pendapatan bulanan sekitar $172 meningkat kepada $657 pada tahun 1987. Kemudian penyusunan semula corak guna tenaga yang mana kaum Melayu kurang dalam kumpulan ikhtisas. Ikhtisas ni bermaksud pekerjaan yang memerlukan latihan dan pendidikan yang mendalam. Jadi orang Melayu banyak diserap supaya jurang dengan kaum Cina tidak terlalu besar. Kemudian berjaya mengubah keseluruhan sistem sosial masyarakat majmuk. Jadi strategi DEB ni berjaya menghadapi perbezaan etnik yang ada kat Malaysia. Kemudian mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan dan berjaya capai perpaduan nasional.